الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستغفره ونصلي ونسلم على المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم لا ريب فيه. Sidang hadirin muslimin muslimat tetamu Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama sekali sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan untuk sama-sama berada dalam majlis ilmu pada malam ini. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat masa yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita, dan kita gunakan nikmat masa tersebut untuk perkara yang sangat berfaedah, iaitu berkaitan dengan majlis ilmu. Kita sedia maklum berkaitan dengan majlis ilmu yang berlaku pada zaman kita sekarang ini, sama ada secara direct ataupun secara maya, ataupun berkaitan dengan cara menggunakan peralatan moden yang ada pada hari ini. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang Allah bagi kepada kita, yang kita kecapi sampai sekarang. Yang mana nikmat yang Allah Subhanahu wa taala bagi dekat kita ini, Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran. Apa Allah sebut? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Allah bagi tahu dekat kita apa yang Allah bagi tahu. Wa in ta'uddu, sekiranya kamu nak mengira, sekiranya kamu nak menghitung, ni'matallah, akan nikmat-nikmat yang dikurniakan oleh Allah, nikmat-nikmat Allah, la tuhsuha, tak mampu kamu nak kira, tak mampu kita nak hitung berkaitan dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala bagi dekat kita. Salah satu nikmat yang kita sebutkan tadi adalah nikmat apa? Nikmat masa. Nikmat masa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sejauh mana kita menggunakan nikmat tersebut dengan cara yang berhemah, dengan cara yang terbaik, dengan cara yang dianjurkan oleh Allah, dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi poin dekat situ berkaitan dengan apa? Dengan nikmat, salah satu nikmat yang Allah bagi kepada kita, iaitu nikmat masa. Macam mana kita gunakan nikmat masa tersebut? Dan nikmat masa inilah yang akan ditanya juga oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mana kita berada di padang mahsyar nanti. Masa yang ada pada kita, apa yang kita gunakan? Salah satu disebut berkaitan dengan masa muda. Apa yang kamu gunakan dengan masa muda kamu? Jadi apa yang saya nak sebut berkaitan dengan muqaddimah pada malam ini, berkaitan dengan nikmat yang kita gunakan, nikmat yang Allah bagi kepada kita, sejauh mana kita bersyukur dengan nikmat yang Allah bagi. Ya, ayat tadi menyebutkan wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kamu nak kira, nak hitung nikmat yang Allah bagi, Allah bagi tahu jawapan siap-siap, la tuhsuha, tak mampu kita nak kira, tak mampu kita nak hitung. Mungkin kita boleh sebut sesuatu yang besar yang ada pada kita bermula daripada kita celik mata awal-awal pagi tadi. Mungkin nikmat pada ketika itu kita merasakan nikmat apa? Pertama sekali, nikmat yang kita kecapi di awal pagi, nikmatnya nyawa. Yang kadang-kadang kita, wallahu alam lah, kita terasa ataupun tidak, nikmat Allah bagi dekat kita nikmat nyawa. Celik-celik mata, pegang tangan, pegang kaki, oh hidup lagi aku hari ni.
Bacalah doa. Okey, bacalah doa. Alhamdulillah. Kemudian turun daripada katil. Oh, boleh berjalan lagi aku hari ni. Okey. Nak buka pintu bilik air dengan tangan, ada buka pintu bilik air dengan kaki. Itu jahanam tu, buka pintu bilik air dengan kaki. Kau ngajar ni. Kaki tak bedung kecil-kecil dulu, asyik nak menendang aja. Buka pintu bilik air dengan tangan. Oh, alhamdulillah ada lagi tangan aku. Dalam bilik air ada apa? Ada cermin. Tengok cermin, ada lagi muka aku hari ni. Nampak lagi mata aku hari ni. Walaupun kadang-kadang kelabu, kadang-kadang okey. Maknanya daripada situ, daripada langkah kita ke katil sampailah kita bilik air, berapa banyak nikmat yang Allah bagi dekat kita pada ketika itu dalam beberapa saat sahaja. Apatah lagi sampai sekarang. Apatah lagi sampai sekarang, banyak nikmat yang Allah bagi kepada kita, dan nikmat tersebut, berlalunya nikmat-nikmat tersebut sudah pasti dia akan melalui garis-garis masa, yang mana garis-garis masa itu akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita. Allah akan tanya, Allah akan tanya. Allah akan tanya. Senang ceritanya, lagi panjang usia kita atas muka bumi ini, lagi panjanglah Allah akan tanya. Allah akan tanya lagi panjang. Allah akan tanya lagi panjang berkaitan dengan garis masa yang kita lalui dalam kehidupan kita. Jadi sebab tu saya katakan tadi sebagai muqaddimah, sama-sama kita bersyukur. Kerana apa kena bersyukur? Kerana Allah izinkan, Allah berikan kepada kita kesempatan masa, walaupun tidak lama, tapi masa yang cukup bermanfaat. Selepas daripada salat maghrib, kita ada majlis ilmu sampai salat isya. Sekurang-kurangnya di antara maghrib dengan isya itu, kita penuhkan masa kita dengan perkara yang berfaedah, perkara yang ianya sangat-sangat dituntut oleh syarak. Dan juga Nabi SAW sebut ianya adalah salah satu daripada raudhatun min riyadil jannah, taman-taman syurga. Ada orang beri misalan, contoh. Okey, orang suka nak pergi ke taman, orang suka nak pergi ke syurga, semua teringin nak pergi ke syurga. Tapi disebutkan dalam hadis Nabi SAW, salah satu taman daripada taman syurga yang ada di dunia ini, antaranya adalah rumah-rumah Allah. Antaranya rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Antaranya majlis-majlis ilmu, semua itu merupakan raudhatun min riyadil jannah. Sikit lagi sebagai muqaddimah juga, bila mana diberikan kelonggaran kepada kita untuk solat berjamaah, di surau pun dah boleh untuk solat Jumaat, syukur banyak-banyak kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan yang ada, dengan tujuan kita menggunakan peluang tersebut untuk sama-sama kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai muqaddimah, moga-moga apa yang saya sebutkan itu untuk mengingatkan saya dan mengingatkan semua berkaitan dengan nikmat yang Allah bagi kepada kita, berkaitan dengan nikmat masa. Gunakanlah sebaik mungkin. Penuhkan ianya dengan cara yang diluluskan oleh syarak. Gunakan masa yang Allah bagi kepada kita dengan apa yang diluluskan oleh syarak. Faham takutnya? Apa yang diluluskan oleh syarak. Dicop muhur oleh syarak, syarak kata okey, boleh buat, cantik, jalan. Itu sebagai contohlah, sebagai contoh. Jadi tajuk kita nak sambung sedikit bagi pertemuan kita yang lalu. Pertemuan kita yang lalu berkaitan dengan hadis Nabi SAW yang dikatakan hadis baginda, dia berkait dengan 4 perkara yang telah saya huraikan yang lalu. Hadis Nabi SAW yang dikatakan hadis
ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn au sifatin. 4 perkara berkaitan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ianya berkait dengan apa sahaja dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, min qaulin daripada perkataan Nabi, au fi'lin daripada perbuatan Nabi, au taqririn ataupun perakuan Nabi, au sifatin ataupun sifat yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi berkaitan dengan hadis Nabi ini, macam mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada zaman baginda sallallahu alaihi wasallam sampailah kepada zaman kita sekarang ini, yang kita baca sabda Rasulullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana perjalanan hadis itu daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kepada zaman kita sekarang. Tempoh yang cukup panjang. Tempoh yang cukup panjang. Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita sebutkan zaman Nabi, kita ambil hari ataupun tahun akhir kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam 11 Hijrah. Sekarang kita dah 1443 Hijrah. Berapa ribu tahun, ribuan tahun berkenaan, yang mana ribuan tahun berkenaan hadis itu sampai kepada kita, dan kita boleh baca, dan kita boleh kaji, dan kita boleh tadah kitab berkaitan dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan yang cukup panjang. Perjalanan yang cukup panjang inilah yang disebutkan dalam salah satu ilmu berkaitan dengan ilmu ulumul hadis. Bagaimana hadis itu daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kepada zaman tabi'in, zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman tabi'in, seterusnya zaman sebagai zaman atba' tabi'in yang kita sebutkan dalam perjumpaan kita yang lalu. Maknanya daripada satu generasi kepada satu generasi kepada satu generasi, hadis itu diriwayatkan, direkodkan, diwariskan kepada generasi-generasi selepas daripada generasi tersebut. Apa yang kita nak sebutkan berkaitan dengan perkara ini, saya nukilkan daripada yang disebutkan oleh Syekh Dr. Yusuf Al-Qardawi. Apa dia sebut di antaranya berkaitan dengan satu bukunya, berkaitan dengan bagaimana nak berinteraksi dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita berada pada tahun, pada kurun, pada 1400 Hijrah ini, yang jaraknya begitu jauh dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita, zaman kita sekarang ini, macam mana kita nak berinteraksi, macam mana kita nak bermuamalah, macam mana kita nak berhubung dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata-kata Nabi yang dilafazkan oleh baginda, yang dilakukan oleh baginda, yang diikrarkan oleh baginda, dan sifat baginda sallallahu alaihi wasallam yang berlaku pada awal-awal Islam. Macam mana kita zaman mutaakhirin ini nak berhubung, nak berinteraksi dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Dr. Yusuf Al-Qardawi, apa dia sebut? Pertamanya dia kata apa? Untuk berinteraksi, maksudnya untuk gunakan hadis, untuk menyandarkan sesuatu hadis, nak berdalilkan dengan sesuatu hadis. Kata Dr. Yusuf Al-Qardawi, dia kata apa? Pertama sekali, pastikan kesahihan sunnah ataupun hadis tersebut. Maknanya apa? Nak sebutkan tentang sesebuah hadis, nak berdalilkan dengan sesebuah hadis, kata Dr. Yusuf Al-Qardawi, dia kata apa? Pastikan kesahihan sunnah ataupun hadis tersebut. Itu yang pertama. Maknanya nak disebutkan di sini berkaitan dengan nak tengok dalam sesebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, nak beramal ataupun nak berhukum dengannya, pastikan ianya sahih terlebih dahulu.
Ataupun kalau kita zaman kita sekarang ni, kita nak terima sesuatu maklumat, kita kena pastikan maklumat tersebut sahih ataupun tidak. Sebab itu bertepatan dengan zaman kita sekarang. Terutama sekali kalau tuan-tuan ingat ketika mana kita mula PKP tahun lepas. PKP tahun lepas. Maklumat macam-macam sampai dekat telefon kita. Kalau kata ada 10 grup, berbeza-beza maklumat yang sampai pada kita. Jangankan tahun lepas, tahun ini pun senarai kabinet baru pun dah keluar. Bukan main, lagaknya nak buka senarai kabinet baru tahun 2021. Keluar kabinet dapur pada muka. Tak? Bukan main. Aku dapat senarai kabinet 2021. Buka-buka gambar kabinet betul. Kabinet dapur. Maknanya apa? Berkaitan dengan maklumat yang sampai pada kita melalui telefon yang ada pada kita. Sekarang ni orang kata apa? Telefon ini suatu keperluan dah sekarang. Bukan lagi orang kata apa? Bukan lagi sebagai barang mewah. Kalau saya belajar ekonomi zaman-zaman dulu, lebih kurang dalam tahun 90-an dulu, telefon ni sebagai satu, handphone ni sebagai satu barang mewah. Barang mewah ni tak semua boleh mampu milik. Kalau tuan-tuan ingat, pernah tengok dulu handphone awal-awal dulu. Besar mana handphone awal-awal dulu? Bukan handphone lagi, telefon atur, nama dia atur. Dia orang kata besar batu tela tu, besar lagi dia punya gagang dia. Itu bukan sekat baling anjing, baling orang pun meninggal tu. Okey, pada zaman berkenaan, kalau ada handphone itu, tama-tama kalau boleh pegang handphone tu boleh tarik dia punya antena kan. Tarik, hebat lah tu. Ya. Itu pun besar zaman dulu. Perubahan demi perubahan demi perubahan. Kalau tuan-tuan ingat pada zaman ketika mana guna telefon yang hanya boleh SMS dengan boleh telefon, mana yang lebih tenang? Zaman itu dengan zaman sekarang yang macam-macam boleh masuk dalam telefon kita. Rasa zaman telefon orang kata apa? 3 sepusin. Itu lebih aman rasanya. Kenapa lebih aman? Dapat SMS je. Baca. SMS pun hitam putih je pun. Hitam putih. Relax aja. Tak ada grup, tak ada apa. Okey? Kalau rajin paling kuat pun dia SMS. Itu pun kalau dia rajin. Sebab nak kopi dia leceh sikit zaman tu. Kalau zaman sekarang apa yang berlaku? Dia tak baca pun. Dia copy paste saja. Di hujung tu dia buat nota kaki CMP. Copy and paste. Baca ke haram? Tak baca pun. Yang rajin apa? Sampai dekat telefon, forward. Sampai dekat telefon, forward. Sampai dekat WhatsApp tu dia kata apa? Many times forward. Tak tahulah berapa kali dah forward dah. Kenapa saya nak sebutkan sedemikian? Sekejap lagi saya nak kaitkan. Cumanya kita nak sebutkan di sini, kata Dr. Yusuf Al-Qardawi, berkaitan dengan hadis, kena pastikan hadis itu sahih terlebih dahulu. Sebab tu saya katakan tadi, zaman kita ini, yang kita lalui zaman kita sekarang ini, adakah maklumat yang melalui telefon kita itu, kita pastikan ianya sahih, baru kita forward. Rata-rata tak peduli dah. Rata-rata tak peduli pun. Rata-rata tidak peduli. Contoh banyak. Contoh banyak. Apa contohnya? Contoh, kita bagi contoh kematian. Kematian ini bukan benda yang benar-benar main-main ni, kematian ni. Siap dengan Al-Fatihah, Allahumma filahu, Allahumma filaha dan sebagainya, berjela-jela dah. Padahal hamba Allah tu hidup lagi. Dah berdoa kematian dah untuk dia. Kita tak pastikan pun kadang-kadang. Ya? Sebab kita beranggapan benda itu, betul lah ni, betul. Okay, macam dulu Allah yarham Datuk Ismail Kamus kan, dia dah sebut banyak kali dia meninggal Al-Fatihah, bukan main. Padahal ada pun dekat hospital tengah baca surat khabar, dia kata. Saya ingat lagi cerita dia. Tu zaman tersebut
Apatah lagi zaman kita sekarang ni yang cukup hebat dia punya fitnah dia. Sebab tu disebutkan akhir zaman ni zaman fitnah. Apa tak fitnahnya? Segala benda yang sampai ke dalam telefon kita ini, kita dengan tidak rasa berat hati forward. Seperti saya sebutkan, bagi yang rajin nak forward ini, saya cadangkan carilah sesuatu benda yang cukup bermanfaat, yang ianya kalau kita post, kita send, kita re-forward dan sebagainya, ianya memberikan manfaat. Ni kadang-kadang tak apa ke benda kita pakai forward aja, bacanya tidak. Tak baca pun kadang-kadang, tak tahu pun. Kau hantar mesej ni. Ya ke? Sebab ianya dah berlaku. Maknanya dilakukan tanpa rasa nak cek betul ke tidak maklumat yang disampaikan itu. Dan kita sebagai penyambung. Sebab itu Dr. Yusuf Qaradawi sebut, saya nak di antara berkaitan dengan maklumat semasa dengan hadis ini, kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi, nak berinteraksi dengan hadis, pastikan hadis tersebut terlebih dahulu ianya sahih. Dalam ilmu hadis ataupun ulumul hadis, hadis sahih ada 4 syarat. Ada 5 syarat hadis sahih. Nak pastikan hadis itu, maklumat itu, saya misalkan, saya contohkan dengan maklumat, dia mesti ada 5 syarat. Dalam ilmu hadis, dalam ulumul hadis, untuk menjadikan sesebuah hadis itu sahih, dia ada 5 syarat. Sebab kita nak kaitkan dengan ulumul hadis, ada 5 syarat. Dalam berkaitan dengan hadis sahih, ada 5 syarat. Syarat yang pertama, bersambung sanad. Ini kita cerita tentang sanad, bersambung sanad. Maknanya berkaitan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang jadikan ianya sebagai hadis sahih, dia mesti bersambung sanad. Sanad saya dah sebut dalam perjumpaan kita yang lalu, ianya diriwayatkan, diambil daripada seorang kepada seorang kepada seorang kepada seorang. Maknanya maklumat itu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sebut dah yang lalu, apa sahaja min qaulin au fi'lin au taqririn au sifatin min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, 4 perkara tersebut diriwayatkan oleh sahabat yang duduk bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bagi contoh yang lalu. First, generasi yang pertama, batch yang pertama, yang tengok live perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang batch yang pertama yang mendengar perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu yang paling utama. Itu perawi yang pertama. Maknanya yang duduk bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab yang dikatakan hadis, apa sahaja yang dikaitkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada Nabi berkata-kata ataupun Nabi melakukan perbuatan ataupun perakuan Nabi ataupun sifat kelakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka batch pertama ini sahabat yang tengok, ini batch yang pertama. Maka sudah pasti batch pertama ini akan bertemu dengan batch yang kedua. Siapa batch kedua? Sahabat yang tak datang. Sahabat yang tak ada, itu batch kedua, sahabat juga. Daripada sahabat kepada sahabat kepada sahabat. Selesai zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, zaman sahabat ini berlangsung. Disebutkan oleh para ulama hadis lebih kurang 100 tahun. Maknanya sampai kepada 100 tahun itu masih lagi wujud sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ridwanullah alaihim ajma'in, tempoh 100 tahun masih lagi ada sahabat. Disebutkan berkaitan dengan ada sahabat yang akhir pada tahun 101 Hijrah. Maknanya bersama-sama selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam adanya zaman sahabat, hadis tersebut diriwayatkan pula oleh golongan mana? Golongan batch yang berikutnya, batch tabi'in. Tabi'in disebut yang lalu, tabi'in ini siapa? Yang sempat bersama-sama dengan sahabat, tak sempat bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tabi'in. Zaman tabi'in pula berlangsung selama lebih kurang 100 tahun juga. Begitulah seterusnya
sampai dan sampai dan sampai dan sampai. Maknanya daripada satu generasi kepada satu generasi kepada satu generasi. Maknanya yang disebutkan generasi inilah yang disebutkan berkaitan dengan hadis sahih, yakni bersambung sanad. Daripada tabi'in, daripada sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak terputus. Tidak terputus. Tapi kalau kita zaman kita, apa yang berlaku? Terputus sanad kadang-kadang. Apa maksud terputus sanad? Berita ataupun maklumat yang kita dapat ada kalanya terputus. Maksud terputus di situ, maklumat ini dapat daripada mana? Entah. Dapat daripada mana? Tak tahu. Siapa yang bagi tahu? Tak tahu. Itu kat situ dah ada yang disebutkan berkaitan dengan apa? Terputus sanad. Ceritanya dah terputus. Okey, itu yang pertama, syarat hadis sahih yang pertama, bersambung sanad. Yang kedua, yang disebutkan berkaitan dengan hadis sahih, yang disebutkan perawinya, perawi yang adil. Maknanya yang bawa hadis berkenaan orangnya orang yang adil. Kalau kita faham orang yang adil ni orang apa maksud dia? Bukan orang keadilan, tidak. Jangan faham adil, keadilan ni bukan. Yang dikatakan adil dalam ilmu hadis adalah berkaitan dengan berdasarkan kepada 5 syarat pula adil itu. Satunya perawi tersebut yang dikatakan adil, perawi itu orang Islam. Orang Islam. Sebab ingat, pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada orang yang bukan Islam. Ada yang kawan-kawan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bukan Islam. Ada yang mengenali Nabi yang bukan Islam. Syarat untuk periwayatan hadis, ianya mestilah orang Islam. Yang keduanya aqil, berakal. Yang ketiganya baligh. Yang keempatnya tidak fasik. Yang kelimanya tidak melakukan perkara-perkara yang menjatuhkan muru'ah sebagai seorang Islam. Maknanya dua perkara yang akhir itu, iaitu berkaitan dengan tidak fasik. Dan yang kelimanya, tidak melakukan perkara-perkara yang menjatuhkan maruah sebagai seorang Islam. Apa maruah sebagai seorang Islam? Contoh, kita ambil contoh. Cara kita makan. Cara kita makan. Waktu saya belajar dulu, pensyarah ada sebut berkaitan dengan sehinggakan ketayap ni. Ya. Tak pakai ketayap, tak pakai kopiah, disebutkan termasuk di antara yang menjatuhkan maruah sebagai orang Islam. Sampai tahap macam tu dilihat berkaitan dengan nak katakan, nak sebutkan perawi itu perawi yang adil. Apatah lagi tidak fasik. Sebab tu Allah sebut, apa Allah sebut? In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Allah sebut apa? Bila sampai kepada kamu satu berita yang dibawa oleh orang fasik, fatabayyanu, hendaklah kamu tabayyun, hendaklah kamu perincikan, hendaklah kamu pastikan ianya itu betul ataupun tidak. 5 syarat adil. Syarat yang ketiga, pertama tadi bersambung sanad hadis tersebut. Yang keduanya perawi itu perawi yang adil. Yang ketiganya perawi itu perawi yang dhabit. Apa makna dhabit? Dhabit ini dimaknakan dengan kekuatan ingatan. Kekuatan ingatan ini ada 2 keadaan kekuatan ingatannya. Kekuatan hafazannya, kekuatan dia boleh memegang hadis tersebut, sama ada dengan cara penulisan. Dia tulis. Dia dengar daripada Nabi SAW, dia salin. Itu yang pertama. Yang keduanya dari sudut hafazan. Apa yang dia dengar daripada Nabi SAW, dia hafaz.
Yang dikatakan dhabit ini bila mana dikehendaki. Okey, keluarkan satu hadis daripada Nabi tentang wudu sebagai contoh. Maka perawi tadi dia boleh tulis balik hadis berkaitan dengan wudu yang diriwayatkan olehnya melalui tulisan ataupun melalui hafazan dalam otak dia, dalam dada dia berkaitan dengan hafazan bagi hadis tersebut. Dia boleh keluarkan anytime. Itu yang dikatakan dhabit. 3. Yang keempatnya, tiada syaz. Tiada syaz. Apa makna syaz? Syaz ini adalah berlakunya percanggahan di antara perawi dengan perawi yang lebih siqah. Ada satu hadis, tapi hadis tersebut berlaku percanggahan, perbezaan di antara satu hadis dengan satu hadis yang lain. Dan hadis tersebut bercanggah, berselisih, berbeza dengan hadis yang lebih siqah, yang lebih baik daripada hadis tersebut. Berlaku perbezaan maklumat. Pastikan dalam perkara yang disebutkan sahih itu tidak ada percanggahan. Dalam maklumat kita banyak berkaitan dengan percanggahan kita. Kita terima maklumat macam-macam. Kita dengar maklumat daripada sebelah sini, cerita sekian. Maklumat daripada sebelah sini, cerita sekian. Berlakunya perbezaan, percanggahan maklumat. Dan yang kelima, tiada illah. Illah ini disebutkan tentang kecacatan dalam maklumat tersebut. Dalam hadis tersebut tidak berlaku berkaitan dengan illah. Illah ini kecacatan, baik dari sudut bahasa, baik dari sudut apa sahaja berkaitan dengan illah, kecacatan yang berlaku dalam hadis Nabi SAW. Jadi maknanya Dr. Yusuf Qaradawi sebut bahawasanya nak kita faham berkaitan dengan hadis Nabi SAW, pastikan hadis tersebut, hadis itu hadis yang sahih daripada Nabi SAW. Itu yang pertama, kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Nak beramal, nak bersandarkan dengan hadis, pastikan hadis itu ianya sahih disandarkan kepada Nabi SAW. Itu yang pertama, ya. Sebab panjang cerita, sebab cerita yang akan datang menyebutkan berkaitan dengan apa? Berlakunya hadis-hadis palsu. Hadis-hadis palsu. Kita tengok hadis sahih terlebih dahulu. Yang kedua, kata Dr. Yusuf Qaradawi, macam mana kita nak berinteraksi dengan hadis Nabi SAW? Memahami hadis dengan pemahaman yang tepat. Kita baca satu hadis, kita nak kena faham hadis tersebut dengan pemahaman yang tepat. Apa yang dimaklumkan, apa yang dinyatakan oleh Nabi SAW. Kita zaman mutaakhir kita ini sudah pastilah bila kita nak memahamkan hadis, kita kena baca syarah hadis. Syarah hadis. Syarah hadis ni maknanya apa? Sebagai contoh, hadis Imam Al-Bukhari, kitab Sahih Bukhari, huraian itu dibuat oleh, di antaranya dalam kitab Fathul Bari yang dikarang oleh Ibn Hajar Al-Asqalani. Maknanya apa? Dalam nak memahami hadis, kita boleh baca hadis begitu sahaja. Dia ada penjelasan di sebalik hadis tersebut. Dia ada berkaitan dengan asbabul wurud hadis. Sebab diriwayatkan hadis tersebut, ada asbab dia, ada perkara yang berlakunya periwayatan hadis tersebut. Sebagai contoh, satu hadis Nabi SAW, di sebalik hadis tersebut, sebagai contoh, salah satu hadis yang cukup mutawatir, antaranya berkaitan dengan kata Nabi SAW, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Yang disebutkan dalam hadis baginda SAW berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan berdusta di atas nama Nabi SAW. Hadis ini kalau kita baca dalam huraiannya, di sebalik hadis tersebut, hadis ini menjelaskan berkaitan dengan
ancaman yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada golongan yang mendustakan perkataan Nabi, perbuatan Nabi dan sebagainya. Dia cerita dengan cerita yang tidak benar. Dia cerita dengan cerita cara yang salah, dengan pemahaman yang salah. Disebutkan man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maknanya Dr. Yusuf Qaradawi sebut, nak berinteraksi dengan hadis, pastikan pemahaman yang betul. Maknanya apa? Kita kena baca dalam apa? Dalam syarah hadis. Itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana nak berinteraksi dengan hadis? Disebutkan oleh Dr. Yusuf Qaradawi, dia kata apa yang ketiganya? Pastikan teks hadis tersebut tidak ada unsur-unsur percanggahan. Maknanya apa? Percanggahan dengan apa? Hadis-hadis yang lain. Maknanya kalau kata hadis itu ada beberapa lafaz, berapa sanad yang lain, kemukakan dengan sanad-sanad tersebut. Maknanya tiga perkara yang disebutkan oleh Dr. Yusuf Qaradawi berkaitan dengan bagaimana kita nak berinteraksi dengan hadis. Jadi kita mungkin sebagai orang kata apa? Sebagai orang awam. Kita sebutkan sebagai orang awam. Apa yang perlu kita buat, apa yang perlu kita faham, satunya saya nak sebutkan sebagai penutup, satunya berkaitan dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila mana kita baca hadis tersebut, pada kita sebagai orang awam, yang paling mudah kita tengok dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu clue yang cukup mudah, antaranya berkaitan dengan di hujung hadis kadang-kadang kita bertemu dengan satu kalimah yang namanya rawahul Bukhari wa Muslim sebagai contoh. Bila bertemu dengan rawahul Bukhari wa Muslim, secara mudah kita sebutkan hadis itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, kedua-duanya hadis sahih. Maknanya Imam Bukhari dan Imam Muslim, mereka ini hanya meriwayatkan dalam kitab hadis mereka hadis-hadis yang sahih sahaja. Ataupun di hujung hadis kita baca, kita bertemu dengan kalimah apa? Muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih. Apa maksud muttafaqun alaih? Kedua-duanya, yakni Imam Bukhari dan Imam Muslim bersepakat akan sahihnya hadis tersebut. Ataupun disebutkan juga rawahu asy-syaikhani, juga merujuk kepada Imam Bukhari dan Imam Muslim, syaikhani. Jadi kita sebagai orang kata apa, untuk mudah kita faham berkaitan dengan hadis sahih ataupun tidak berkaitan dengan hadis, ianya suatu perkara yang sangat penting. Sangat penting. Sebab itulah ya, para ulama kita, para mufti kita sebagai contoh, sebelum meletakkan sesuatu hukum, terutama sekali berkaitan hukum-hukum baru ni, berkaitan dengan hukum-hukum baru, bagaimana nak menyelesaikan, para ulama mutaakhirin menyusun berkaitan dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, macam mana nak memahami sesuatu masalah, bagaimana cara nak menyelesaikan masalah, berpandukan kepada Al-Quran, berpandukan kepada hadis dan juga berpandukan kepada imam-imam mazhab. Ya, sebagai contoh yang baru ni berkaitan dengan COVID kan, macam mana nak uruskan jenazah, ya, bagaimana nak tayamum ke, ataupun nak wudukkan ke, ataupun nak kebumikan macam mana, semua itu diputuskan oleh jawatan kuasa mufti. Itu pun ramai yang menentang, ya, ramai yang tak bersetuju, ramai yang kata apalah nak kena tayamum, kenapa tak mandikan sahaja, kena tayamum. Okey, itu persoalan-persoalan yang telah diselesaikan oleh ulama-ulama kita, jabatan-jabatan mufti kita untuk menyelesaikan masalah. Berpandukan apa? Berpandukan kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpandukan kepada Al-Quran, berpandukan kepada pandangan-pandangan ulama-ulama yang terdahulu. Jadi sebagai kesimpulan untuk kita pada malam ini,
apa yang saya nak sebutkan berkaitan dengan kepentingan kita nak kena faham tentang hadis-hadis Nabi SAW sedikit sebanyak, dan ianya ada kaitan dengan kehidupan seharian kita, supaya kita menerima, kalau ke dalam kehidupan seharian kita, maklumat kita nak terima, pastikan maklumat yang kita dapat itu daripada rujukan daripada orang-orang yang boleh dipercayai dari sudut penyampaian maklumatnya. Itu dari sudut maklumat. Tapi dari sudut hadis Nabi SAW, kita ni bukan perawi hadis. Kita ni sekadar nak baca hadis sahaja. Kita sekadar nak baca saja. Kita bukan perawi hadis. Kita nak baca hadis yang telah diriwayatkan oleh sahabat-sahabat, para alim ulama yang terdahulu yang sampai kepada kita. Kita boleh pegang kitab hadis itu pun dah cukup berbangga, dah cukup sonok dah. Kita berhadapan dengan hadis, berhadapan dengan kata-kata Nabi SAW. Sebab itu sonoknya berkaitan dengan belajar ilmu hadis ini, kita mendengar seperti mana kita mendengar perkataan yang dilafazkan oleh Nabi SAW. Itu sonoknya berkaitan dengan ilmu hadis, dan detailnya lagi berkaitan dengan bacaan ataupun memahami berkaitan dengan apa yang berlaku di sebalik periwayatan hadis Nabi SAW. Jadi maknanya kalau kita boleh baca berkaitan dengan hadis, macam saya katakan tadi, melalui satu generasi kepada generasi kepada generasi, sampailah kepada Nabi SAW. Jadi moga-moga pertemuan kita yang kedua pada malam ini, pertemuan yang dirahmati, pertemuan yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit sebanyak moga-moga kita boleh faham berkaitan dengan hadis Nabi SAW dan bagaimana proses periwayatannya. Sebab saya memandangkan perkara ini penting juga untuk kita faham. Ya, walaupun agak berat berkaitan dengan nak sebutkan tentang sanad, nak sebutkan tentang matan dan sebagainya, sekurang-kurangnya sedikit sebanyak memberikan ingatan kepada kita, sedikit sebanyak memberikan input pengetahuan kepada kita, bahawasanya hadis yang sampai kepada kita yang daripada Nabi SAW itu melalui perjalanan yang cukup panjang, perjalanan yang cukup sukar untuk sampai kepada kita, dan syukur kehadrat Allah banyak-banyak kita zaman mutaakhir ini pun masih lagi boleh baca hadis Nabi SAW. Jadi maknanya sedikit sebanyak ingatan tersebut untuk saya juga, moga-moga ada manfaat untuk kita bersama. Sekadar itu sahaja. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaykal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Okey, terima kasih semua. Jumpa besok insya-Allah. Assalamualaikum. Budak madrasah.